Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton Inspirasi Ilmu. InsyaAllah, kali ini kita akan membuat sebuah video reaction kepada potongan video dari sebuah YouTube channel yang dikenali sebagai Protagonist Insight, yang menerangkan mengenai definisi bid'ah daripada Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam dalam membahagikan bid'ah kepada 5 bahagian, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Sebelum saya membuat ulasan mengenai isu ini, apa kata kita saksikan potongan video channel tersebut terlebih dahulu. Kita kena tengok definisi bid'ah itu dulu sebelum kita pergi dengan lebih lanjut. Jadi ini adalah definisi yang sempit. Siapa yang pernah tengok definisi ni, dia tahulah saya quote dari mana. Jadi siapa yang nampak definisi ni, tak boleh pakai. Okey, sebab sempit tak cukup. Kita lihat definisi yang sebenar daripada Imam Nawawi sendiri. Dari Imam Nawawi, dia memberi 2 bahagian definisi ini. Satu daripada segi bahasa, iaitu setiap sesuatu yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya. Dan definisi dari segi syarak, membuat perkara yang tidak berlaku di zaman Rasulullah SAW. Okey, yang ini adalah definisi sebenar bid'ah. Jadi apa beza dengan definisi yang sempit tadi? Bezanya adalah dekat sini. Definisi ini dia create sendiri. Jadi dia meletakkan spesifik dalam urusan agama, yang mana ulama yang lama tidak pernah letaklah dalam urusan agama. Jadi definisi ini seperti saya cakap tadi tak boleh digunakan. Kita guna definisi yang daripada Imam Nawawi itu sendiri. Jadi kenapa definisi ini tak boleh digunakan? Sebab ia memberikan satu pandangan bahawa bid'ah ni dibahagikan kepada 2, sebab dia nak mengikut kepada Imam Syafi'i yang membahagikan bid'ah kepada 2. Jadi dia bahagi 2, iaitu dunia dan agama. Yang ni yang dinamakan sebagai hasanah dan dolalah. Maksud dia yang mana satu dunia, yang mana dunia semua dia consider lah sebagai hasanah. Yang agama, semua yang agama adalah dolalah. Jadi definisi tersebut memberikan gambaran macam ni. Yang mana tak betul lah. Tak betul sebab imam-imam yang hebat. Di dalam keratan video ini, beliau membawakan ta'rif atau definisi bid'ah dari sisi Imam An-Nawawi dan menolak takrif yang awal yang beliau bawakan kerana beliau mengatakan takrif bid'ah itu sempit disebabkan ada ayat dalam urusan agama yang mana beliau katakan sebagai dicipta sendiri dan meletakkan spesifik dalam urusan agama. Jadi mari kita lihat takrif Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Tahzib Al-Asma' wal-Lughat. Wa qala Al-Imam An-Nawawi al-bid'atu fi syar'i ya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Imam An-Nawawi, bid'ah pada syarak iaitu agama ialah perkara baharu yang tidak pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi membincangkan bid'ah ini dari segi syarak yang bererti agama. Jadi tak perlu nak masukkan ayat dalam agama di dalam takrif bid'ah beliau itu. Syarak maksudnya agama. Jika kita lihat slide Protagonist Insight yang memberikan 2 takrif, iaitu bahasa dan syarak, iaitu agama. Jadi kita perlu faham apa yang kita ingin sampaikan sebelum kita sampaikan kepada orang ramai, terutama sekali mengenai ilmu agama. Zaman dahulu lagi, iaitu Imam Nawawi dan juga Sultan segala ulama, kalau kita tahu Abu Muhammad Izzuddin ni, dia membahagikan bid'ah kepada 5, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Semua orang tahu dah benda ni, tapi mereka mendapat persepsi bahawa yang wajib sunat tu dunia dan juga yang makruh haram semuanya adalah yang urusan agama. Padahal urusan dunia atau urusan agama ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh, ada haram. Pembahagian dia macam ni. Dunia atau agama tak kisah, dia tertakluk kepada wajib, sunat, harus, makruh atau haram. Jadi pembahagian hasanah dan dolalah adalah macam ni. Yang wajib, sunat itu hasanah, yang makruh, haram itu adalah dolalah. Tak kisahlah dalam urusan dunia ataupun urusan agama.
Bukan macam yang tadi tunjuk tu, dunia semuanya hasanah, yang mana urusan agama semuanya dolalah. Tak boleh, bukan macam tu, itu tak betul tu. Okey, itu adalah persepsi yang salah. Jadi jika menurut Imam Nawawi dan Sultan segala ulama ni, beginilah pembahagiannya. Okey, nak rujukan-rujukan saya boleh berikan di dalam video yang lain. Ini kita nak tunjuk bagaimana untuk mendapatkan dalil. Okey, pembahagian ni adalah macam ni. Banyak rujukan dan kitab-kitab yang saya boleh tunjuk dalam video yang lain, tapi ini adalah yang sebenarnya. Pembahagian dunia dan agama itu kita akan lihat sendiri bagaimana ia tidak boleh digunakan. Okey. Di dalam potongan video itu, protagonis Insight memetik kata-kata Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam yang membahagikan bid'ah kepada 5 bahagian, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Hal ini dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Tahzib Al-Asma' wal-Lughat mengenai kata-kata Imam Izzuddin yang membahagikan bid'ah kepada 5 bahagian di dalam kitabnya Al-Qawaid. Imam Izzuddin bin Abdissalam mendatangkan contoh bagi setiap 5 bahagian itu di dalam kitabnya. Mari kita lihat dan analisa contoh-contoh yang diberikan beliau, sama ada contoh itu adalah bid'ah dari segi bahasa atau syarak, iaitu agama. Contoh bid'ah yang wajib yang beliau berikan seperti yang pertama, menyibukkan diri dengan ilmu nahu, iaitu ilmu tata bahasa Arab, kerana dengannya kita dapat fahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik. Maka bid'ah ini adalah bid'ah yang wajib. Ini menunjukkan mempelajari ilmu nahu adalah bid'ah dari segi bahasa dan bukannya dari segi syarak atau agama. Contoh kedua yang beliau bawakan ialah memelihara ilmu gharibul kitab wa sunnah dalam bahasa, iaitu ilmu yang membincangkan perkataan-perkataan yang jarang dan janggal yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini juga adalah bid'ah dari segi bahasa, iaitu ilmu yang baharu yang tidak ada pada zaman Nabi SAW dan bukannya bid'ah pada syarak ataupun agama. Contoh ketiga ialah menyusun ilmu usuluddin dan ilmu usul fiqh yang tidak berlaku pada zaman Nabi SAW. Ini juga adalah bid'ah dari segi bahasa dan bukannya syarak atau agama. Contoh yang keempat, beliau bawakan mengenai perbincangan dalam ilmu al-jarh wa ta'dil dalam bidang hadis, ilmu yang digunakan untuk membezakan di antara hadis sahih dan tidak sahih. Ini juga adalah bid'ah dari segi bahasa dan bukannya bid'ah dari segi syarak. Seterusnya, bid'ah yang sunat. Beliau berikan contoh seperti membina jaringan dan sekolah-sekolah. Solat tarawih berjamaah setiap malam yang dilakukan pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sedangkan pada zaman Nabi SAW dilakukan secara berjamaah juga, tetapi tidak dilakukan setiap malam kerana dikuatiri akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana syariat masih diturunkan pada ketika itu. Juga perbincangan mendalam mengenai ilmu tasawuf, ilmu perdebatan dan juga berhimpun di majlis-majlis istimbat bagi mengeluarkan hukum. Kesemua bid'ah yang sunat yang disebut tadi adalah bid'ah dari segi bahasa, iaitu sesuatu yang baharu dan bukannya bid'ah dari segi syarak. Contoh bid'ah yang harus, beliau bawakan contoh seperti bersalaman selepas solat asar dan subuh, mempelbagaikan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, memakai selendang dan juga meluaskan lengan baju. Kesemua bid'ah yang harus ini juga adalah bid'ah dari segi bahasa dan bukannya dari segi syarak. Contoh bid'ah yang makruh pula, beliau bawakan contoh seperti mendekorasi masjid dan menghias lembaran mushaf Al-Quran. Contoh bid'ah yang makruh ini juga adalah dari segi bahasa dan bukannya dari segi syarak. Yang terakhir adalah contoh bid'ah yang diharamkan. Beliau bawakan contoh seperti bid'ah dalam akidah yang terdapat di dalam doktrin golongan sesat seperti akidah golongan Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah dan Mujassimah. Contoh bid'ah yang diharamkan ini barulah yang dikatakan bid'ah dari segi syarak, yang membawa akidah baru yang tidak disyariatkan pada zaman Nabi SAW. Boleh rujuk kitab Tahzib Al-Asma' wal-Lughat oleh Imam An-Nawawi, jilid 3, muka surat 22. Jelas kepada kita bahawa ulama-ulama yang membahaskan bid'ah kepada 2 bahagian, hasanah iaitu bid'ah yang baik, itu adalah dari segi bahasa. Adapun bid'ah qabihah yang buruk adalah bid'ah dari segi syarak atau agama. Adapun mereka yang membahagikan bid'ah kepada 5 bahagian, mereka membahaskan mengenai bid'ah dari segi bahasa yang boleh menjadi wajib, sunat, harus, makruh ataupun haram. Namun begitu bid'ah dari segi syarak
tetap diletakkan di bahagian bid'ah yang diharamkan. Ramai di kalangan kita selalu menyandarkan bid'ah hasanah kepada sosok mulia Al-Imam Asy-Syafi'i, sedangkan beliau bergelar Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Mana mungkin seorang pembela sunnah menggalakkan bid'ah yang bertentangan sama sekali dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i menulis di dalam kitabnya Ar-Risalah, di dalam usaha menolak perkara baharu walaupun ianya baik jika tidak ada dalil dan tidak dicontohkan sebelumnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Asy-Syafi'i, dan ini menunjukkan bahawa tidak boleh bagi seseorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu kecuali dengan berdalil, dan jangan mengatakan sesuatu itu menjadi baik kerana kata-kata yang menjadikan sesuatu itu baik adalah perkara baharu yang tiada contoh sebelumnya. Boleh rujuk kitab Ar-Risalah oleh Imam Asy-Syafi'i muka surat 504. Anak Sayyidina Umar iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang merupakan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan setiap bid'ah itu adalah sesat walaupun manusia melihatnya baik. Dikeluarkan oleh Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Para penonton Inspirasi Ilmu sekalian, sehingga setakat ini dahulu perbahasan kita pada kali ini. Sehingga berjumpa lagi di video yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.